ayat ni, bila mana disebutkan orang yang beriman, sifat orang yang beriman itu dia akan taat. Sifat orang beriman dia akan setia. Sifat orang beriman dia sentiasa menantikan arahan. Bila mana datangnya arahan, kemudian dia berjaya melakukan perintah tersebut, maka di situ akan menatijahkan ataupun dia akan dapat kasih sayang. Itu dia punya kesimpulan dia lah. Kita boleh mudah nampak perumpamaan tersebut seperti orang yang bercinta. Bagaimana seorang yang bercinta, pasangan dia akan tanya soalan dekat dia, bagaimana saya nak buktikan cinta saya? Maka dia akan bagi arahan, dia akan bagi orang kata tugasan. Jadi dia akan buat tugasan tersebut. Maka bila mana dia berjaya buat arahan tersebut, maka dia disayangi. Itu mudah, perumpamaan mudah yang kita boleh nampak lah. Kemudian bila mana kita diberikan satu tugasan, satu arahan, maka kita buat yang terbaik. Kita buat yang terbaik. Seperti mana disebut dalam hadis, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum an yutqinah. Sesungguhnya Allah suka seseorang hambanya bila mana dibuat satu pekerjaan dengan tekun. Tak kisahlah apa-apa pekerjaan, maka buat dengan tekun. Kemudian berkenaan dengan melakukan suatu amalan, kita bukan sekadar buat je, tapi kita nak buat yang terbaik. Kita juga biasa baca dalam surah Al-Mulk ayat yang nombor 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling terbaik amal dia. Jadi kita nak sembahkan amal kita yang terbaik, bukan sekadar lepas syarat buat je. Itu yang kita nak ni lah. Ada sebuah kitab namanya Ta'lim Muta'alim ala Tariqut Ta'allum. Satu kitab berkenaan dengan panduan belajar, karangan Imam Az-Zarnuji. Kitab ni sangat bagus untuk kita baca, dan kitab ni biasanya dijadikan kitab permulaan lah. Kalau orang belajar pondok, itulah kitab mula-mula dibelajar, menerangkan tentang adab-adab belajar. Kata Imam Zarnuji pada muqaddimah dia, kenapa dia karang kitab tersebut, dia kata, ra'aitu katsirum minan nas yajiduna fi ilmi la yasiluna. Aku tengok ramai orang belajar, aku tengok ramai orang menuntut ilmu, tetapi la yasiluna, tapi tak dapat apa-apa. Kemudian dia menerangkan kenapa mereka ni tak dapat apa-apa, dia tak dapat manfaat daripada apa yang dia belajar. Kemudian disambung, dia kata yang pertama, akhta'u tariq, kerana salah cara, ataupun tak kena dia punya gaya dia lah. Kemudian dia kata antara sebab tak dapat manfaat, yang kedua meninggalkan syarat-syarat belajar lah, meninggalkan syarat, meninggalkan adab dan sebagainya. Jadi dia karang kitab tersebut nak menerangkan adab-adab belajar lah. Dan berkenaan dengan salah cara ataupun meninggalkan syarat-syarat ni juga disebut oleh Imam Asy-Syafi'i dalam dia punya syair dia, ara dan najah lam tasluk masalikaha. Kamu nak berjaya tapi kamu tak ikut jalan dia. Kemudian disambung syair tersebut, inna safinah la tajri ala yabas. Sesungguhnya kapal itu tak akan berlayar di atas daratan. Itu perumpamaan yang dibuat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam dia punya syair dia lah. Jadi sesuatu tu kena cara dia, satu tu ada metod dia. Dan dalam kitab tersebut banyaklah diterangkan tentang adab-adab menuntut ilmu, memulakan ilmu. Kemudian kalau kita ada buku, ada rak, bagaimana rak atas sekali kitab apa kena susun, nombor 2 subjek apa kena susun. Itu diterangkan dalam kitab tersebut lah. Kemudian saya nak petik daripada bab yang pertama, definisi ilmu. Pada permulaannya disebut hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu wajib bagi setiap orang muslim. Kemudian disyarahkan hadis tersebut, dia kata, adakah kita perlu belajar semua ilmu? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kemudian disyarahkan, dia kata, yang diwajibkan kita belajar adalah perkara yang kita akan kerjakan, perkara yang kita nak hadapi. Contoh, kalau kita nak solat, maka kena ada ilmu tentang solat. Sekiranya kita nak puasa, kena tuntut ilmu tentang puasa. Sekiranya kita nak menunaikan haji, maka kena belajar ilmu tentang haji. Sekiranya seorang peniaga, dia kena belajar tentang ilmu muamalat.
Itu di antara yang diterangkanlah tuntutan ilmu yang perlu kita belajar. Jadi kalau berdasarkan maksud tersebut, kalau kita tengok musim sekarang ni, kita dalam musim khatam Quran kan, khatam Quran, mana-mana tempat akan buat khatam Quran, sama ada masjid, surau ataupun kita sendiri. Jadi di kesempatan waktu ni kita akan tengoklah beberapa adab yang diterangkan oleh para ulama tentang amalan khatam Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi ni kita boleh amalkan, dan dengan ilmu tersebut kita akan menambahkan penghayatan lah. Mungkin selama ni kita sekadar datang je, kita tak tahu apa kelebihan majlis khatam dan sebagainya. Jadi kita akan tengok yang pertama sekali berkenaan dengan khatam Al-Quran adalah waktu khatam Quran. Disebut dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalati Quran karangan Al-Imam An-Nawawi, dia kata waktu khatam Quran yang terbaik dalam solat, itu paling terbaik lah khatam Quran dalam solat. Sebab itulah kita tengok ada tempat yang dia target tarawih khatam Quran. Itu paling afdal lah. Khatam Quran yang terbaik adalah dalam solat. Kemudian sebab itulah kita tengok antara ni di pondok-pondok, di pesantren, setiap hari khatam. Sehari satu juzuk, sehari satu Quran 8 jam. Antara yang diceritakan di pesantren Jawa Timur, sehari 8 jam tarawih habis Quran kan, 8 jam. Kita solat tarawih habis pukul 11 rasa syurga dah kan. Solat tarawih balik pukul 11 rasa keluar jalan rasa syurga dah. Jauh sangat beza kan. Mereka sehari 8 jam habis satu Quran. Jadi sebab dia nak ambil fadilat tu lah, khatam yang terbaik dalam solat. Kemudian berkenaan dengan waktu, kalau kita buat majlis ke apa, yang paling afdal sama ada awal siang. Kalau nak buat siang, ambil awal siang, maksudnya lepas subuh. Dan sekiranya nak buat malam, ambil awal malam lepas maghrib. Kerana apa? Bila mana kita khatam pada awal waktu tersebut, kalau kita awal siang, maka malaikat akan istighfar untuk kita pagi sampai ke malam. Itu kalau kita ambil awal siang lah. Dan sekiranya kita khatam awal malam, maka malaikat akan istighfar kita daripada malam sampai ke subuh esok. Jadi kita ambil paling awal lah. Maksudnya lagi awal kita ambil, lagi panjang lah tempoh malaikat tu doakan kita. Itu yang pertama berkenaan dengan waktu. Yang kedua berkenaan dengan berpuasa. Kitab ni ditulis bukan sebab kitab ni tentang umum lah. Disebut juga dalam kitab tersebut, digalakkan bagi orang yang nak khatam Quran berpuasa. Disebut dalam kitab tersebut. Jadi kita di dalam bulan Ramadan sangat tepat lah kan, kita ikut dah lah seperti mana yang disebut dalam kitab tersebut, dalam keadaan berpuasa ketika khatam Quran. Ini juga dilakukan oleh para ulama dan sebagainya lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, disebutkan dalam kitab At-Tibyan berkenaan dengan tuntutan hadir ke majlis khatam. Sangat digalakkan. Sama ada kita khatam ataupun tak, sekiranya kita tahu majlis khatam, datang. Ini disebut dalam kitab tersebut. Kemudian diceritakan juga antara ulama yang ambil berat tentang khatam ni, iaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dia sampai tugaskan ada seorang lelaki cuba cari majlis khatam. Tugas dia cari tempat majlis khatam dia. Bila tahu dia mana ada majlis khatam, beritahu dekat Ibnu Abbas dia nak datang. Itu mengambil beratnya Ibnu Abbas tentang majlis khatam. Itu tentang Ibnu Abbas. Kemudian juga disebut juga oleh Anas bin Malik, khadam Rasulullah. Dia khadam Rasulullah, dia berkhidmat dengan Rasulullah 10 tahun. Antara yang dia kata, sepanjang dia berkhidmat dengan Rasulullah tak pernah cakap dekat dia, kenapa kamu buat macam ni, kenapa kamu buat begini. Kalau dia tak buat, Rasulullah tak pernah tanya, kenapa kamu tak buat macam ni, kenapa kamu tak buat macam ni. Kalau kita boleh bayangkanlah, seorang pembantu tak pernah kena arahan apa-apa dan tak pernah kena tegur apa-apa yang dia buat. Kata Anas bin Malik, sekiranya majlis khatam, apa yang dia akan buat, dia akan kumpulkan ahli keluarga dia, wa jama'a ahlaha wa da'ah, dan dia akan berdoa. Itu yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Kerana apa? Kerana pada majlis khatam tanazzalur rahmah, turunnya rahmat. Jadi itu antara kelebihan bila kita hadir majlis khatam lah. Tak kisahlah kita khatam ke, kita tak khatam ke, jadi sama-sama datang lah. Itu dia ada dia punya kelebihan dia. Seterusnya, dalam majlis khatam digalakkan berdoa.
Disebut dalam satu kata-kata para ulama, inda khulid khalmatin da'watun mustajabah. Pada setiap khatam itu adanya doa yang mustajab. Jadi kita sama-sama hadir dan akhirnya kita sama-sama berdoa. Waktu tu waktu yang mustajab doa lah. Jadi perbanyakkan doa waktu tu. Banyakkan doa yang menyeluruh antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini guru-guru kita kata ni doa borong kan. Doa ni semua dah masuk dalam tu. Ya Allah, berilah segala kebaikan dunia, segala kebaikan akhirat. Dia kira doa borong semua ada dalam tu. Jadi kalau kita sibuk macam mana pun, jangan tinggal doa tu lah. Berilah segala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi perbanyakkan doa selepas majlis khatam tu lah. Jadi lagi banyak kita khatam, jadi lagi banyaklah kita dapat waktu mustajab doa tu. Itu disebut dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalati Quran. Seterusnya yang terakhir, disunnahkan memulakan bacaan yang baru. Maksudnya bila mana kita dah sampai An-Nas, kemudian Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, lepas itu baru baca doa dan sebagainya. Dia sebab bila mana khatam dia akan menjadikan semangat yang baru. Jadi berhenti ketika Al-Baqarah dan 5 ayat, kemudian berhentilah. Itu disebut dalam kitab tu lah. Mungkin nanti Tuan Imam kita akan kata lead nanti kan. Itu yang saya boleh kongsikan malam ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang saya kongsi ni boleh rujuk dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalati Quran karangan Imam An-Nawawi. Juga dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi juga disebutkan berkenaan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga pertemuan kita ini diberkati. Semoga pertemuan kita ini dirahmati. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.